yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang dicela oleh Allah. Baik, maka melafazkan niat, niat ini tidaklah dilafazkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab mana yang disebut sebagai niat ni tadi? Melafazkan niat. Apa yang disebut sebagai melafazkan niat? Iaitu perkataan usalli fardal maghribi salasa raka'atin, usalli fardal zuhri arba'ah. Itu adalah disebut sebagai lafaz. Yang dilafazkan, yang diucapkan, maka itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib mana? Yang wajib yang di sini, kan, yang di hati, duduknya dalam hati. Yang dilafazkan usalli itu hukumnya adalah sunnah. Kalau tak sebut pun, tak lafaz, maka ianya tidak merosakkan solat tersebut. Cuma untuk kita lebih berkeyakinan, kan, kita lebih khusyuk dalam nak memulakan ibadah solat, kan, maka diucapkan kalimah usalli. Tapi kita orang Melayu, kadang-kadang yang dilafazkan pun kita tak faham. Usalli fardal zuhri arba'a raka'atin, itu pun tak tahu apa maknanya, terjemahan dia. Atas dasar itulah, kan, makanya lafaz tersebut hukumnya adalah sunnah. Yang wajib adalah yang letak di hati, yang dimuqaranahkan di hati. Baik. Kemudiannya kita pergi pada rukun solat yang kedua, iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini, takbiratul ihram hukumnya adalah wajib. Takbiratul ihram dia termasuk dalam rukun qauli, iaitu yang melibatkan sebutan, yang melibatkan bacaan. Bila sebut takbiratul ihram, ianya adalah melibatkan bacaan. Maka baginda Nabi SAW sebutkan, idza qumta ila shalah fakabbir, ketika mana kamu nak mendirikan solat, maka bertakbirlah. Maka takbir itu adalah lafaz, bukan perbuatan. Perbuatan mengangkat tangan itu hukumnya adalah sunat hayat, sunat ataupun disebut sebagai sunat hayat. Angkat takbir, angkat tangan, itu adalah sunnah. Yang wajib adalah kalimah Allahu Akbar. Bila sebut takbir, Allahu Akbar, itu kalimah yang diwajibkan. Kalimah takbiratul ihram itu kalimah yang wajib dan dibahaskan oleh para ulama. Antaranya dalam kitab Sabilal Muhtadin, dalam kitab Mata'al Badrain, kitab yang diguna pakai dulu kita sekolah-sekolah agama dalam kerajaan negeri Johor. Dulu sekolah agama kita pakai kitab Mata'al Badrain. Maka dalam kitab Mata'al Badrain ini disebutkan beberapa kesalahan bila mana mereka yang menyebutkan kalimah takbir tadi, sehingga boleh menyebabkan solat yang tidak sah kalau dilakukan dengan sengaja, kan? Dilakukan dengan sengaja. Yang sah solatnya walaupun dia melakukan kesalahan adalah orang yang jahil. Jahil ni bahasa Arab, bahasa Melayunya tak pandai lah, ataupun bahasanya lebih teruk lagi, bodoh lah. Itu jahil, sebut jahil. Makanya sampai bila kita nak jadi jahil? Sampai bila kita nak jadi jahil? Sebab hari ini kalau kita sebut perkenaan hidayah, Allah bagi hidayah ni macam-macam. Hidayah ni apa? Ilmu lah. Kuliah di masjid, kuliah di surau, kuliah dekat TV, buka dekat YouTube, kan, macam-macam boleh belajar. Kita boleh belajar dekat di mana-mana tempat. Maka dah tak ada alasan untuk kita kata, ya Allah, aku jahil, ya Allah, aku tak sampai ilmu, aku tak sampai hidayah kepada aku, ya Allah, taufik itu tak sampai pada aku, ya Allah, sebab tu aku ni melakukan kesalahan. Tak ada lagi. Dia tak ada excuse lah.
dia tak ada lagi alasan. Tak ada alasan. Maka nak tak nak, kita kena belajar. Sebab itu ibadah dan ilmu, mana letak dahulu? Letaknya dulu adalah ilmunya. Ilmu itu letak depan, ibadahnya di belakangnya. Ibadahnya di belakangnya. Kalau orang yang nak baca Quran, maka dia kena belajar. Orang yang nak solat pun sama juga, dia kena belajar. Orang nak pergi haji, nak pergi umrah, boleh tak dia tak belajar? Terus pergi, memang sesat lah. Sebab itu disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW, kan? Disebutkan bahawa al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imam kepada amal. Ilmu itu imam kepada amal. Imam ini dijadikan sebagai ikutan. Ikutan bagi orang yang nak beramal, dia apa? Ilmunya. Lepas tu orang yang dia berilmu tapi tak beramal, maka dia akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Ilmunya banyak tapi amalannya kurang. Dan orang yang dia beramal tanpa ilmu, maka dia tergolong di kalangan orang-orang yang sesat. Sesat ni. Sembahyang solatnya salah, baca Qurannya salah, ibadahnya salah. Sebab apa? Tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh ilmu. Lepas tu kena belajar dah tanah. Maka berbalik kepada yang tadi, iaitu berkata takbiratul ihram. Maka dalam kitab Mata'an Badran, dalam kitab yang lain juga Sabilul Muhtadin, di antara kitab-kitab fiqh kan yang besar ini yang menjadi rujukan para ulama, maka di antaranya disebutkan kesilapan yang sehingga boleh menyebabkan orang yang melaksanakan ibadah solat tadi melafazkan takbiratul ihram sehingga menyebabkan solatnya tidak sah. Maka di antaranya apa? Iaitu dia meletakkan huruf hamzah, pada awal kalimah Allah. Dia letak kalimah apa? Huruf hamzah, iaitu pada awal kalimah Allah. Dia kalau ejak Allah ni apa? Alif lam lam ha, kan? Alif lam lam ha. Makanya kalau kita meletakkan huruf hamzah itu di awal, seolah-olah dipanjangkan hamzahnya, maka dia jadi Allahu Akbar. Ada tak orang yang melaksanakan itu? Ada lah. Kalau tak ada, maka penulis kitab Mata'an Badran itu dia takkan menulis begitu. Dia takkan kata bahawa ada orang yang melakukan kesilapan dengan kaedah bacaan begitu. Allahu Akbar, kan? Kalimah Allah tersebut. Maka kalau kita lihat kalimah Allah itu macam mana boleh jadi menambah huruf, bila macam mana dia boleh jadi pertambahan huruf itu. Maka kalau kita lihat huruf Allah itu dia alif lam lam ha, kan? Dia alif lam lam ha. Makanya tak kisah dia nak pakai alif ke, ada setengah dia pakai huruf hamzah wasal. Dalam Quran dia pakai hamzah wasal. Makanya kalau dia memanjangkan kalimah tadi Allahu Akbar, maka seolah-olah dia menambah huruf hamzah di awal ini. Maka kalau menambah huruf hamzah pada awal ini, kan, pada kalimah ini, maka dia akan bertukar dalam kaedah bahasa Arab. Dia jadi kalimah istifham. Kalimah istifham tu kalimah apa? Kalimah pertanyaan. Kalau dalam bahasa Arab, istifham, kan? Maka kalau yang angkat takbir Allahu Akbar, maka dia menjadikan kalimah Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu, maka dia jadikan apa? Adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Makanya kalau dia tahu apa yang dia buat itu mengubah, maka solatnya tidak sah. Walaupun katalah dia tak tahu, kejahilan itu sampai dia nak jadi jahil, takkan sampai mati. Allah akan tanya, kau dulu atau dulu kau tak belajar ke?
Ya Allah, aku tak sempat, aku tak tahu, banyak alasan gitu kan. Maka kalimah Allahu Akbar, maka kalau dibuat dengan sengaja ataupun dia dah belajar kan, dia dah tahu tapi dia buat juga, maka solatnya tidak sah. Tidak boleh memanjangkan pada kalimah Allah tadi, Allah. Satu. Yang kedua, bila mana dia mengubah huruf alif ataupun huruf hamzah wasal pada kalimah Allah yang ini. Kalau huruf alif, alif di atas A, hamzah, hamzah di atas A, tapi dia jadi O, Allahu Akbar, Allah kan, O jadi O, maknanya sama juga, solatnya juga tidak sah. Kerana apa? Dia mengubah makhraj huruf tadi. Diubah hamzah di atas A, alif di atas A, mana datang O, tak ada O. Dia Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, maka solatnya juga tidak sah. Dua. Kemudian mana lagi? Yaitu memanjangkan huruf H pada kalimah Allah. H kat ujung ni, dia panjangkan jadi macam mana? Allahu Akbar, Hu Akbar, sama juga. Maka kalau dia memanjangkan ini, seolah-olah dia menambah huruf waw di hadapannya. Allahu Akbar, seolah-olah dia tambah huruf waw, dia menambah huruf, maka dia boleh menyebabkan juga solatnya juga tidak sah. Kerana apa? Dia menambah huruf. Yang ketiga, yang keempat, yaitu menambah huruf waw dengan dihidupkan barisnya. Macam mana dihurufkan barisnya? Allahu Akbar, ini adalah kalimah asal dia, maka dia jadi Allahu Akbar. Yang ni kadang-kadang kita dengar orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar, Hu Akbar, Hu Akbar, tambah huruf waw tu. Di antara Allah dengan Akbar ada huruf waw, maka juga sama, solatnya juga tidak sah. Kerana apa? Dia menambah huruf, tambah huruf, tambah huruf. Huruf yang tak ada jadi ada. Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, tak ada huruf, tak ada huruf waw ni, tak ada huruf waw ni, tak ada kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu je, simple dia. Jangan kita rumitkan dia lah, dengan kita tambah huruf dan sebagainya. Baik, apa lagi? Iaitu kita mengubah huruf kaf pada kalimah ak. Sifat huruf kaf itu hamas, kita tukarkan sifat dia, maka dia bertukar menjadi huruf yang lain. Allahu Akbar, Akbar, dia jadi qalqalah. Sifat yang ada, huruf yang ada sifat qalqalah adalah huruf qaf. Seolah-olah dia ubah yang kaf itu jadi qaf. Allahu Akbar, dia ada sifat hamas, dia bukan sifat qalqalah. Allahu Akbar, Akbar, Akbar. Maka itu juga boleh merosakkan kalimah tersebut. Apa lagi? Yaitu dia menambah pada huruf ni, pada kalimah ba, dia jadi panjang dia. Yang ini, yang ini, dia jadi bar panjang. Allahu Akbar, bar, bar, alif kaf ba alif ra, alif kaf ba alif ra. Kalimah asalnya alif kaf ba ra, akbar, besar dan agung. Itu Allah itu agung, Allah itu maha besar, maha agung. Maka kalau dia jadikan alif kaf ba alif ra, dia jadi apa? Dia jadi gendam. Itu bahasa Arab ini, dia kalau berubah sedikit saja, maka totally dia punya maksud, maknanya itu akan berubah kan? Dia panggil Allah tu gendam, bukan Allah tu maha besar. Allahu Akbar, bar. Kadang-kadang sebab apa? Sebab nak masuk niatnya besar kan. Allahu Akbar, nak masuk niat panjang kerana Allah Ta'ala, jadi bar begitu. Makanya solatnya juga tidak sah. Kerana apa? Dia menambah huruf tadi. Bila menambah huruf, maka dia secara otomatik maknanya juga akan berubah. Maka kalimah Allahu Akbar itu
jangan sampai berlakunya kesilapan. Kan Allahu Akbar, dia simple dia benda tu. Jangan dirumitkan dia. Kan Allahu Akbar, tak baik Allahu Akbar ke, Allahu Akbar ke, Allahu Akbar pun ada juga, Allahu Akbar pun ada juga. Kan macam-macam gaya. Kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia simple dia. Dia mudah aja. Dan Allahu Akbar yang boleh dipanjangkan pada kalimah Allahu Akbar, Allah, yang itu saja yang boleh dipanjangkan. Dalam takbiratul ihram ada ulama yang menyebutkan dibaca dengan 2 harakat. Tapi dengan ulama yang lain, kerana dia bukan ayat Al-Quran, maka boleh dibaca lebih daripada 2 harakat. Tapi jangan melampau-lampau lah. Dalam takbiratul ihram dia tidak boleh melampau-lampau. Kalau dalam takbir intiqalat, takbir perpindahan di antara rukun dengan rukun, yang itu kalimah Allah dia boleh pergi sampai 14 harakat. Allahu Akbar. Ada juga Allah, yang itu rosak kalimah Allah. Kalau dalam takbir intiqalat, walaupun kalimah yang disebut tu salah, dia tak merosakkan. Sebab takbir intiqalat, takbir perpindahan di antara rukun dan rukun hukum sunat. Tapi takbiratul ihram, permulaan dalam solat, nak memulakan solat, kalimah Allahu Akbar itu wajib. Dia wajib dibaca dengan sempurna, dibaca dengan tepat. Kan? Maka kalimah Allah itu boleh dipanjangkan kalau kita ikut pandangan setengah ulama yang membolehkan, kerana dia bukan ayat Al-Quran, maka boleh dipanjangkan. Tapi jangan terlalu panjang sangat lah kan. Allah, sebab nak masuk niat punya bahasa panjang betul kau punya Allah. Kan? Cukuplah dengan Allahu Akbar. Kenapa taklah melampau-lampau? Kan Allah, ada orang sebab apa? Nak niat punya bahasa saja, aku solat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala, apa benda kau panjang-panjang sangat. Kan niat tu kan, niat ni syaratnya 3 je. Qasad ta'arud ta'in, aku solat maghrib, cukup dah, selesai. Lepas tu pentingnya kena belajar. Solat jenazah, aku solat kata jenazah lelaki ini 4 takbir fardu kifayah ikut imam kerana Allah Ta'ala. Tu yang berdebu. Kadang 4 imam pun buat Allah yang bersilat pun ada. Yang tak tahan yang bersilat. Sebab apa? Nak masuk niat yang panjang sedepu. Maka syaratnya 3 tadi, qasad ta'arud ta'in, kan selesai. Kan qasad ta'arud ta'in. Kalau katalah solat jenazah ni bukan fardu ain. Bukan fardu ain, maka syaratnya 2, qasad dan juga ta'in. Aku solat jenazah, selesailah. Nanti kita akan bincangkan. Sebelum pun kita pernah bincangkan kan. Baik, itu berkenaan dengan takbiratul ihram. Maka syarat sah takbiratul ihram, 1, hendaklah dibaca ataupun dilafazkan ketika berdiri dalam solat fardu. Sebab tu kita bincangkan sebelum ini, dalam bagi mereka yang melaksanakan solat fardu, maka takbiratul ihram wajib dalam keadaan berdiri. Maka kalau dia takbiratul ihram dalam keadaan duduk dalam solat fardu, sedangkan dia masih boleh berjalan, pakai tongkat masih berjalan, tongkat 3 masih berjalan. Yang boleh takbiratul ihram dalam solat fardu dalam keadaan duduk, siapa dia? Orang yang dia tinggal mengesut atau merangkak je. Dia tak boleh jalan langsung, mengesut dan merangkak. Maka selagi mana dia boleh namanya berjalan, maka takbiratul ihram itu wajib dalam keadaan berdiri. Wajib dalam keadaan berdiri. Maka yang pakai tongkat tu takbiratul ihram, Allahu Akbar, pakai mulut. Takbir tu pakai mulut, bukan pakai tangan. Kan? Bukan pakai tangan. Allahu Akbar, tak boleh. Kan boleh sambil pegang tongkat, Allahu Akbar. Kan? Dalam pas takbir, selagi mana dia masih lagi ada kekuatan untuk berdiri, tidak ada keuzuran, tidak ada masyaqqah, maka dia wajib untuk berdiri.
Dia berdiri pakai tongkat, dia bergantung pada tongkat dia. Maka kalau kakinya tu tak ada rasa kesakitan, dia wajib berdiri. Kadang-kadang ada orang lepas dia dah takbir Allahu Akbar, dia letak tongkat di tepi, dia terus duduk. Dah datang kesakitannya ke belum? Dia kena jawab sendirilah. Masyaqqah kesukaran bagi dia tu dah datang ke belum? Kadang-kadang tak datang lagi. Kenapa kau ni? Kan aku pakai tongkat. Isunya kan aku pakai tongkat. Bukan. Dia boleh duduk itu bila datangnya kesakitan. Sakitnya datang baru duduk. Selagi mana tak sakit dan sakitnya tak datang, maka dia takkan duduk lah. Selagi mana sakit tak datang. Maka kalau orang yang sakit lutut sama juga. Datang masyaqqah, datang kesakitan, baru dia duduk. Kenapa kau duduk sebenarnya duduk? Nanti kaki aku sakit. Nanti tu dah jadi belum? Belum. Jagat dengan sini, nanti aku ceraikan kau. Jatuh tak talak? Jatuh tak talak? Mana jatuh? Tak jatuh. Dia ada takliknya nanti tu bila? Kau tahu nanti aku ceraikan kau. Jatuh tak talak? Kau tahu tak? Mana jatuh? Dia ada syarat dekat situ, taklik dekat situ. Kalau dia kata jelas, aku ceraikan kau, aku talak, itu jelas, maka memang jatuh. Sama juga yang tadi. Masalah orang kita hari ini yang duduk ni, dia kata nanti. Bila nanti, dia belum berlaku dah. Belum berlaku lagi. Maka selagi mana perkara itu tak berlaku, maka dia tak boleh buat. Dia tak boleh duduk terus. Tapi kebanyakannya buat begitu. Kalau dia buat dengan sengaja, dia duduk terus tanpa datang kesakitan, selagi mana belum datang masyaqqah kesukaran bagi dia, maka solatnya tidak sah. Batal solatnya pada ketika itu. Sebab dia solat dalam keadaan yang tidak dibenarkan. Dia masih berkemampuan untuk berdiri, dia masih ada kemampuan untuk berdiri, tapi dia duduk. Orang yang boleh duduk, yang boleh berbaring, sebab ada datangnya keuzuran bagi dia. Uzur, barulah dia melakukan rukhsah, iaitu keringanan yang diberikan oleh Allah tadi. Selagi mana tak datang, tak boleh. Baik. Dan apa lagi? Yang kedua, mengucapkannya dengan niat melaksanakan rukun solat. Bukan saja-saja Allahu Akbar macam budak-budak ya. Budak-budak sekolah yang masih belum baligh, yang belum belajar, belum tahu lagi berkenaan solat, kan? Disebut Allahu Akbar, dia tahu tak kalimah Allah Akbar itu apa? Sebab itu dalam solat kita ni kena upgrade lah. Kita tak boleh lagi solat macam kanak-kanak, macam anak kita, cucu kita yang kecil. Tak boleh. Kita kena tahu, kita takbir Allahu Akbar. Maksudnya apa? Aku masuk dalam solat ni. Sebab itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, miftahus solat at-tuhur, pembuka ataupun dikatakan pembuka solat, pembuka kepada solat itu adalah bersuci. Wa tahrimuhat takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir. Maksudnya apa? Perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang boleh dibuat di luar solat, bila mana takbir sahaja, dalam solat tak boleh buat. Kat luar solat kita boleh berbual, dalam solat boleh tak? Tak boleh. Dalam luar solat kita boleh makan, kita boleh minum. Dalam solat boleh tak kita makan minum? Tak boleh. Banyaklah benda-benda yang tak boleh. Disebabkan oleh apa? Bila mana takbiratul ihram. Sehingga bila wa tahliluhat taslim. Dan juga disebutkan penutupnya apa dia? Iaitu salam. Berakhirnya bila Assalamualaikum warahmatullah. Yang menghalalkan, yang membolehkan dia kembali melakukan perkara-perkara yang boleh dibuat di luar solat bila mana bagi salam yang pertama. Selesai. Selagi tak bagi salam, maka perkara-perkara yang di luar solat tu tak boleh dibuat dalam solat. Sebab itu kena faham berkenaan ini. Mengucapkan niat kerana untuk kita masuk Allahu Akbar. Pada ketika itu kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berhadapan dengan orang yang lebih besar, ngadap tuanku ke, agak-agak macam mana gitu? Agak-agak nak sengit kanan, sengit kiri ke? Tak ada, kan?
Nak tegak, nak duduk tu, kalau kita tengah berdiri tu kan, agak-agak tengah gatal lubang hidung, nak kurik lubang hidung ke depannya? Tak ada. Tak ada. Kalau boleh tahan, ditahan tu kan. Rasa nak bersin, agak-agak lepas terus ke? Memang tak lah kan? Nak bersin pun kita tahan betul. Apatah lagi sepatutnya bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara-perkara itu lebih-lebih lagi kita jaga. Sebab itu dalam solat ini banyak perkara-perkara makruh yang kita buat. Perkara-perkara makruh, perkara-perkara yang Allah cela. Di antaranya apa tuan-tuan? Iaitu berkenaan dengan kita tidak menjaga berkenaan dengan bau mulut. Nak sembahyang kena bersugi, kena bersihkan gigi kan. Maka yang tadi baru lepas isap rokok terus sembahyang, ni nak menghadap Allah ni kan? Yang tadi baru makan durian, dah tak bagi Pak Imam, sedawa kuat pula tu kan, sampai depan Pak Imam belum boleh bau kan, hukumnya makruh tadi. Yang makan jering, yang makan petai dan sebagainya, maka solatnya adalah makruh, perbuatan yang Allah cela. Kenapa? Satu, dia tak jaga adabnya dengan Allah. Yang kedua, dia tak jaga adab dengan kawan kat sebelah, ya kan? Kawan member kat sebelah dia sedawa, member tahan nafas, ya kan? Bau durian pula tu, ya kan? Tahan nafas member. Ada orang dia memang tak boleh bau durian, bukan makan, bau pun tak boleh, ya kan? Lepas tu kena sangat berjaga-jaga. Yang kedua apa dia? Iaitu bila mana kita ni menguap, kan? Memang rasa ngantuk, menguap, siap bunyi lagi, wah bunyi juga depan Allah. Agak-agak saya kata, kita membandingkan keadaan kita tadi, kalau kita berhadapan dengan Sultan Johor tadi, menghadap dengan tuanku, dengan kita duduk dalam sembahyang, sepatutnya penghormatan kita yang lebih tinggi pada siapa? Kepada Allah. Depan tuanku tadi kita takkan muak, kita takkan menguap depan dia. Kalau boleh ditahan, tahan, tahan betul. Depan Allah tengah sembahyang, wah bunyi tengang, mulut besar ya. Adakah beradab? Tak. Maka kalau perkara yang bertentangan dengan sunnah, adab itu sunnah, maka yang bertentangan dengan sunnah, maka hukumnya adalah makruh, perbuatan yang Allah cela, perbuatan yang Allah cela. Patut menguap ini, kalau tak boleh tahan sangat, tutup mulut. Tutup mulut bukan tutup macam ni Patut adab dalam menutup ini di belakang ni. Kenapa kita tak dibenarkan tutup macam ni? Kenapa tuan-tuan? Lepas sembahyang kita salam orang, kan? Dengan viral macam-macam yang ada kat dalam mulut kita tu, lepas tu kita salam kat member kita, kan? Mana tahu kita bawa COVID ke, dah beri kat member lagi seorang, kan? Member tu pula balik jumpa isi dia, salam lagi, kan? Sebab tu kalau nak menguat, nak tutupnya begini. Tutupnya di belakang tapak tangan, bukan dengan tapak tangan ni, tapak tangan, kan? Itu berkenaan menguap. Apa lagi? Sedawa, kan? Memanglah sedawa ini adalah perkara yang semula jadi, kan? Lepas tu sedawa ni tuan-tuan disebutkan daripada ilmu perubatan, bila mana orang yang sedawa ataupun orang yang disebut sedawa lah kan, satu sedawa, ada satu lagi bersin, bersin, kan? Sedawa, bersin. Sedawa ni kalau boleh tahan-tahan, kan? Kalau kita depan orang, kita sedawa tak? Depan tuanku tadi, kau makan apa tadi? Aku tanya, kan? Maka kita kena jaga, kan? Sedawa ni kena tahan, kan? Kalau boleh tahan, kalau boleh tutup, ditutup mulutnya, sedawa. Bukan ada orang saya pernah sembahyang, daripada mula sampai habis, agaknya angin banyak sangat dalam badan dia. Yang itu lagi tak beradab, kan? Kita kalau boleh cakap, kita dah cakap dah, kau ni tak payah sembahyang lah, kan? Habis tu macam tu, dia seolah bermain dalam sembahyang, tuan-tuan. Bukan di luar solat, dalam solat, kan? Dalam sembahyang. Maka itu perkara yang sangat tidak beradab. Begitu juga dengan yang tadi, berkenaan dengan bersin. Bila bersin ini disebutkan dalam ilmu perubatan, maka ketika mana kita bersin,
maka terhenti seketika kita punya apa? Tekanan jantung ni. Jantung ni akan berhenti, degupan jantung akan berhenti. Sebab itu kalau bersin, lepas bersin selalunya kita ucap apa? Alhamdulillah. Kenapa sebut Alhamdulillah? Sebab Allah hidupkan balik. Allah matikan terus, innalillah. Dia tak sebut subhanallah, dia tak sebut Alhamdulillah, innalillah sebutnya. Ya. Ketika mana kita bersin, masa tu ya, degupan jantung kita akan terhenti seketika. Dia akan terhenti. Hidup balik, Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Yang dengar sebut Yarhamkallah, kan? Doa bagi orang yang bersin tadi. Tapi kalau bersin, tadilah adabnya, janganlah bersepak, kan? Duduk pula saf yang kedua, bersin, bersepur semua kat member yang kat sebelah, lekat semua air liur segalanya kat baju orang, kan? Maka kita tutup lah macam ni. Ini tak adab dalam bersin. Bila bersin, tutup begini. Kalau dia bersin pun, keluar pun, kena kat mana? Kena kat baju sendiri, bukan kena kat baju orang, kan? Ini begini, nak bersin, cepat-cepat tahan macam ni. Kalau boleh tahan, tahan. Jangan bagi lepas macam kat rumah. Ni kalau kat rumah kadang-kadang yang perempuan daripada hujung sana rumah hujung dia dengar. Itu ajah tu dah biasa dah. Orang dah tahu dah. Kan dia pun geng lorong dah tahu dah. Ni bersin siapa ni? Ni bersin siapa dah. Kadang orang pun boleh tahu tuan-tuan. Lepas tu kena dalam solat kena sangat berjaga-jaga. Dalam solat kena jaga. Cepat-cepat kita tutup. Itu adabnya lah. Sebab bila mana kita membandingkan, bila mana kita berhadapan dengan manusia dan kita berhadapan dengan Allah, sepatutnya berhadapan dengan Allah itu dia punya adabnya itu lebih tadilah, lebih dijaga berbanding bila berhadapan dengan manusia. Kemudian apa lagi, iaitu hendaklah dibaca dengan lafaz jalalah pada kalimah Allah, kan? Dia kadang-kadang ada orang yang dia kalimah Allah ini, kalimah asalnya dia sebutnya Allah. Itu kalimah asalnya Allah, bukan? Kalau kita belajar hukum tajwid berkenaan Allah tu Allah. Lepas tu kalau orang yang bukan Islam dia sebut Allah ni Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Kalau balikkan asal dia memang begitu, kan? Dia alif lam lam ha, di atas lam tu ada tanda apa? Ada tanda satu. Kat sini kan ada tanda satu, menandakan huruf lam tu ada dua, kan? Lam yang pertama alif lam, berarti di atas al. Lam yang kedua bila mana dia bertemu dengan huruf ha. Ni kalimah asalnya Allah. Inilah kalimah dia asal. Bila mana dipecahkan, lepas tu kita bagi Tuhan Allah, Tuhan Allah. Boleh, betul. Tapi sebab kita ni bukan kita orang Islam, sebab kita kaitkan dia dengan ilmu tajwid, sebab itu huruf lam itu dibaca dengan bacaan tafkhim, tebal. Kerana apa? Huruf sebelumnya baris atas, lepas tu disebut Allah. Dia bukan sebut Allah, kan? Sama juga Sami'allah, bukan Sami'allah. Kalau orang pelat ni dia tak boleh imam. Tapi saya pernah jumpa ada seorang imam yang pelat. Di imam ni pelat, bila dia sembahyang dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah. Matullah dia baca. Fil imam ni, kan? Fil solat sah. Tapi oleh kerana yang duduk kat belakang ni tak pelat, patutnya imamnya lebih-lebih lagi tak pelat. Kalau imamnya pelat, makmumnya pelat, okey, tak ada masalah. Ini makmum semuanya okey, kan? Assalamualaikum warahmatullah, okey, semua okey. Sampai dekat Pak Imam, Assalamualaikum warahmatullah, matullah jadinya, kan? Maka yang itu tak cantik lah. Dia tak cantik. Solatnya sah tapi kurang cantik, kan? Daripada sudut bacaan dia. Baik, hendaklah dibaca dengan lafaz akbar, kan? Mengucapkan Ar-Rahmanu Akbar ataupun Allahu Azam atau Allahu Kabir, maka ianya membatalkan solat. Tak boleh nak ubah. Tak boleh aku nak tukar lain lah, kan? Tukar yang lain, Ar-Rahman Akbar ke Allahul Azim ke, tak boleh. Kalimahnya adalah Allahu Akbar. Dia simpan, dia dua kalimah dia, kan? Dua kalimah Allah Akbar. Dia mudah. Tertib antara dua lafaz itu iaitu Allah dahulu kemudiannya akbar. Dia tak boleh takbir Akbarullah, tak boleh. Dia letakkan Allah tu di depan dan kemudiannya diikuti dengan akbar. Tidak memanjangkan bacaan pada huruf hamzah, pada yang sebutkan tadi lah.
Allah, tak boleh kalimah tu, tak boleh dibuat. Tidak memanjangkan bacaan pada huruf ba dalam kalimah akbar. Allahu akbar. Tadi ini di antara pada yang sangat orang buat. Allahu akbar. Satu lagi yang saya biasa buat adalah Allahu akbar, hu akbar. Kan? Kalau dalam azan pun, walaupun azan itu bukanlah kalimah yang wajib, tapi dia tetap salah kalau dibuat macam tu. Allahu akbar, Allahu akbar, hu akbar. Salah. Kan? Sama juga dalam kalimah iqamah. Dalam kalimah iqamah kadang-kadang berlaku pertambahan tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, hu akbar, dia bunyi hu akbar. Dia menambah kalimah, menambah huruf waw di antara Allah dengan akbar. Maka tak dia, sebab dia di luar solat dan dia bukan ayat Quran, maka dia tak berdosa. Tapi orang yang dengar tahu lah, ini pun benda punya Pak Bilal. Kan? Orang akan petikai sebab ramai orang ni ramai yang belajar. Bila orang belajar dia tahu lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ash. Mana ada wa ash? Tak ada orang wa kaisu. Asyhadu an la ilaha illallah ashhadu. Dia kan asyhadu an la ilaha illallah, gabung dia dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnahnya ni dalam azan, kalau azan sunnahnya ditunggalkan, sunnahnya dia apa? Dipisahkan. Kan dipisahkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dipisahkan. Tapi dalam iqamah sunnah lafaznya digabungkan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gabung, tapi jangan diletak huruf waw. Sebab kalimah asalnya tak ada waw tu pun. Lepas tu dia tak boleh asyhadu an la ilaha illallah huwa asyhadu, tak ada. Hu asyhadu terus. Hu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Gabung sunnah. Kalau tak tidak apa, tak digabungkan pun boleh. Tapi sunnahnya begitu. Tuan-tuan, kita bagi dalam tuan-tuan insya-Allah. Allah
Betul, sambung sikit. Yaitu itu juga hendaklah orang yang membacanya, yaitu yang menyebutkan kalimah Allahu Akbar itu mendengar sendiri semua huruf yang ada pada kalimah takbir tersebut. Ketika mana takbiratul ihram itu dilaksanakan, diucapkan. Maka sebab itu di antara perkara yang perlu kita perhatikan, yaitu berkenaan dengan bacaan kita dalam solat. Sebab itu bacaan dalam solat terutama sekali pada perkara-perkara yang wajib rukun, yang melibatkan rukun qauli, rukun bacaan. Rukun qauli ini ada 5. Satu iaitu takbiratul ihram, 2 Fatihah, yang ketiga ialah selawat bacaan tasyahud akhir, yang keempat adalah selawat pada Nabi pada tasyahud akhir, dan yang kelima salam yang pertama. Maka 5 ni nak tak nak bacaannya itu mestilah didengari oleh telinga. Sebab itu kalau baca Fatihah dia hanya berbisik, dia hanya berkumat kamit, tak ada butir pun, tak keluar telinga sendiri pun tak dengar, maka solatnya tidak sah. Itu kena faham betul-betul. Itu bacaan-bacaan yang wajib, takbiratul ihram mesti telinga kena Allahu Akbar. Mulutnya komat kami tak dengar, telinga tak dengar, apatah lagi orang kat sebelah, maka solatnya tidak sah. Begitu juga Fatihah. Fatihah lagi panjang tu. Fatihah wajib. Tadi kalau takbiratul ihram kalimah Allahu Akbar, semua perkataan, semua huruf yang ada pada kalimah Allahu Akbar itu wajib didengari oleh telinga. Dia tak boleh Allah je dengar, Akbar tak dengar, solat tak sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar tak dengar, maka solatnya pun tidak sah. Wa akbar, akbar dia tiba-tiba, Allahnya tak dengar, maka solatnya pun tidak sah. Lepas tu kena Allahu Akbar, lafazkan di mulut dan didengari oleh telinga. Telinga sendiri ni kena dengar, telinga kena dengar, dan orang yang berada di sebelah pun kena dengar. Kalau yang melafazkan tu dia jenis orang yang tak dengar, bahasa mudahnya pekak kan, ya. Maka kalau orang yang pekak ni, dia kena tanya orang, dia kena tanya orang ni, kalau aku sebut macam ni kan, tanya dengan orang rumah lah kan, jangan tanya orang luar, tanya dengan orang rumah dulu. Kalau saya sebut dia dengar tak? Tak dengar. Allahu Akbar, tak dengar bang. Allahu Akbar, memanglah tak dengar. Dua-duanya kopok macam nak dengar. Dua-duanya memang tak dengar, payahlah. Maka sekadar sama juga, katalah kita tengah sembahyang nak takbir tadi, ataupun mana-mana bacaan dalam solat, ada bunyi yang bising, maka berapakah kekuatan, kadar kekuatan suara tadi? Maka kadar kekuatan suara tadi mestilah kadar kekuatan yang mana boleh didengari oleh telinganya dalam keadaan yang tenang. Tenang macam ni, keadaan yang tak bising. Alhamdulillah, butir tu telinga dengar cukup. Tapi kalau nak lawan dengan bunyi bising, memang tu Allah bismillahirrahmanirrahim, lagi kuat bunyi bising, lagi kuat. Dia sekadar dengan bunyi telinga, bunyi tadi boleh didengari oleh telinga kita dengan kadar dalam keadaan yang tenang macam ni, dalam keadaan yang tenang. Paling penting bacaan dalam solat, bacaan yang rukun, takbiratul ihram, Fatihah juga. Fatihah kena dengar semua, daripada bismillah sampai waladhdallin. Dia tak boleh kejap dengar, kejap tak dengar. Yang tak boleh, dia kena didengari semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin. Iya ya. Kejap dengar, kejap tak, solatnya tak sah. Sebab yang itu kena sangat berjaga-jaga pada bacaan yang bacaan yang wajib. Dia tak boleh kita kumatkan ni, tak boleh kita kumat atau tak kumat. Yang itu saya pernah juga orang jemaah tu, imam sembahyang macam tu. Nah,
Bila dibaca lah. Bila bacaan yang dibaca perlahan, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, baca macam tu. Kita yang mana apa benda kau baca ni? Agak-agak boleh dengar tak butir huruf yang disebut? Ada nak dengarnya butir huruf? Tak ada. Sekali tengok dia wirid lepas memang gitu juga. Alhamdulillah. Sama, maka solat tak sah, tuan-tuan. Jangan buat. Lepas tu kena betul bacaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuma kekuatan suara itu kan, cukup sekadar didengari, telinga kita dengar. Dia tak perlu sampai orang kat ujung sana, sembahyang kat sana pun boleh dengar. Yang itu mengganggu bacaan orang tu. Okay. Lagilah kalau dia baca tu orang yang ada sifat was-was. Ada orang dia was-was ni dia ulang-ulang. Dia ulang. Alhamdulillah, 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 sampai yang berulang-ulang. Saya pernah jumpa orang ada penyakit was-was ni, dia ambil wuduk. Muda lagi budaknya. Dia ambil wuduk ni, saya tengok apa benda budak ni. Daripada kita sampai kat masjid, sampai dah habis, dia masih lagi kat tempat wuduk tu. Dia basuh muka, dia basuh lagi. Basuh tangan, dia basuh lagi. Sampai baju ni basah. Saya tanya dengan jemaah itu, kenapa budak tu? Budak tu memang macam tu, Syah. Dia was-was. Dia kalau sembahyang pun sama juga. Jangan sembahyang sebelah dia. Agak. Dia ulang-ulang sembahyang. Kadang-kadang rukunnya tu dia tertinggal, jauh tertinggal. Sebab apa? Sebab penyakit was-was tadi. Penyakit was-was. Was-was ni kan dalam surah An-Nas kan, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kan. Penyakit was-was ni datang daripada syaitan. Syaitan. Waktu kita sebelum solat, kita banyak baca istighfar, baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, mohon perlindungan daripada Allah. Sebab itu kan sangat hati-hati dalam solat. Fatihah. Kemudian bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat itu pun wajib dibaca dengan didengari oleh telinga. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Sampai mana yang wajib didengari oleh telinga? Sampai pada kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu rukun. Wa ala ali Muhammad kama itu sunnah. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian dia balik pada rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalimah Assalamualaikum warahmatullahi mesti semua huruf yang ada pada kalimah tersebut didengari oleh telinga. Salam yang pertama. Salam yang kedua dia dah hukumnya sunnah. Itu sangat berhati-hati berkenaan dengan solat. Mesti didengari oleh telinga kita. Baik, kemudian apa lagi? Iaitu tidak merosakkan atau mengubah satu huruf pun daripada huruf-huruf dalam takbiratul ihram, sebagaimana yang telah kita bincangkan tadilah. Dan yang terakhir, makmum dalam bertakbiratul ihram selepas takbiratul ihram imam baru makmum tadi memulakan takbir. Dia tak boleh mendahului dan dia juga tidak boleh bersamaan. Imam takbir Allah, dia pun Allah serentak, solatnya tidak sah. Takbiratul ihram tidak boleh bersamaan. Sama-sama anda takbir, sebutan takbir tu imam Allahu Akbar, kita pun serentak dengan takbiratul ihram imam, maka solatnya tidak sah. Kalau dalam solat, dalam perbuatan dalam solat, kalau mendahului imam, itu ada perbedaannya. Dia tidak boleh mendahului dengan 3 rukun secara berturut-turut. Kalau dia tidak berturut-turut, solatnya tidak batal, tapi hukum solatnya adalah makruh. Itu yang baginda Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Pada hari kiamat nanti ada golongan yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu badannya berupa manusia, tapi kepalanya ni seperti keldai. Maka hari kiamat nanti Imam Zalin nanti boleh nampaklah siapa yang keldai. Oh, yang ni muka dulu mendahului aku dalam solat. Oh, yang ini. Kan boleh nampak kepala yang jenis leher panjang tu datang mudah. Oh, ni gigi yang mendahului aku dalam solat. Lepas tu jangan mendahului imam. Ada soalan tak, Tuan? Ustaz, ya. Imam nak rukuk nak dia sujud. Dia nak sujud tu dia bar dah habis, dia belum sujud lagi. Apa dia? Dia nak sujud tu, dia dah bar dah habis, tapi dia dah sujud.
Dia dah bar tapi belum sujud. Dia lambat. Dia lambat. Maka tadilah makmum kena alert ya. Makmum kena alert. Satu pada sebutan imam, dua pada perbuatan imam. Belakang tak nampak Ustaz. Makmum yang belakang dia kena ikut makmum yang depan. Itu dia peraturan dia. Makmum yang berada di saf yang pertama, maka dia tengok siapa? Dia tengok imam. Makmum yang berada saf yang kedua, dia ikut apa? Kalau dia nampak imam, dia ikut imam. Itulah yang sembahyang kat belakang ni. Yang tak nampak imam, jadinya dia nak ikut siapa? Dia akan ikut orang yang berhampiran dengan dia, yang hampir dengan, yang dekat dengan dia, yang duduk depan dia. Kalau nak tengok imam, takkan dia nak jenguk imam dah belum tak, dia tengok orang yang paling dekat. Tapi kalau imam makmum tadi dia kan, imam tadi dah bar tapi kepalanya belum sampai dekat tempat sujud, tapi makmum tadi dah mendahului, batal tak solatnya? Kalau dia baru sekali mendahului imam, dia tidak membatalkan. Yang batal dengan 3 kali berturut-turut. Kan? Berturut-turut kan? Tapi jangan amalkan kan? Jangan amalkan. Dan imam tadi pun dia ada 2 kaedah imam di dalam takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun dengan rukun. Sama ada satu, iaitu imam sepenuhnya daripada dia i'tidal sampai pada sujud Allahu Akbar ya, sepenuh perjalanan tadi diisi dengan kalimah Allahu Akbar. Dia buat kalimah tadi kan, daripada mula sampai habis. Ataupun dia bergerak dulu baru dia lafaz Allahu Akbar, boleh, tak ada masalah. Ataupun daripada awal Allahu Akbar. Tapi kalau yang penuh ni, jangan jenis yang lutut sakit lah, yang kaki tak kuat lah, yang itu kesian makmum. Allah, tangan dulu dia pergi. Orang lutut dulu kan? Tangan Allah. Makmum kat belakang ni nak sujud tengok dulu, imam dulu ke aku dulu ni kan? Itu jadi masalah tu. Lepas tu kalau imam yang kaki lutut tak kuat ni, tak payah jadi imam lah. Semudah je. Kita kalau jenis yang tangan sampai dulu baru lutut, tak payah jadi imam kan? Maksudnya apa? Dia tak layak. Sebab makmum kat belakang semua lutut kuat kan, dia pula lutut yang tak kuat. Imam ni dia kena lebih baik daripada makmum. Dia kena lebih baik kan? Maka tadi, cuma tadi lah, bila kita dalam solat ni ada beberapa perkara. Tadi kita bincang yang lain, kalimah takbir kan? Kadang-kadang yang kesilapan dia orang akan buat, yang orang akan buat. Bila mana dia membaca kalimah-kalimah yang bukan pada tempatnya, dia meletakkan bukan pada tempat. Contoh daripada dia berdiri, Allahu Akbar. Ketika mana dia dah meletakkan keseluruhan anggota rukuk, dia dah letak tapak tangan, jadi perut tapak tangan dekat lutut. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi apa tadi dia buat? Allahu Akbar. Ramai tak buat? Ramai kita akan jumpa. Sama juga dia turun bawah. Allahu Akbar. Dia dah letak ni 7 anggota sujud. 7 anggota sujud dia dah letak. Tapi kalimah yang dibaca tadi kalimah apa? Kalimah Allah Akbar. Sama juga kan? Dia banyaklah kalimah. Allah, sempat batu baju dulu. Sekarang dah mudah nak tengok kat TV ada, kat setengah masjid kan dia ada. Dia pancar tu kan. Oh, dia nampak Pak Imam siap betulkan baju dulu. Kan, betulkan baju tu. Kan? Takut betul kalau dia pakai jubah tu terselit jubah dia dekat lubang tu. Banyak yang tu kita kan tengok. Maka tadi kena sangat hati. Bacaan dalam solat kena letakkan di tempat ni. Bila rukuk, bacaannya adalah bacaan ketika rukuk. Ketika sujud, bacaannya ketika sujud. Berdiri, maka bacaannya lain. Maka yang biasa orang buat tadi itu kalimah Allahu Akbar, takbir intiqalat yang tidak diletakkan pada tempatnya. Wallahu a'lam bissawab. Tentang soalan lagi yang lain ada? Jadi bar. Dia kalau bar itu yang terbaik lah. Yang terbaik itu bar baru kita follow.
Sebab itu tempat solat wanita ni, kalau tempat solat wanita, dia patutnya tak boleh tertutup rapat. Dia macam ni kan. Dia kalau boleh, dia punya langsir dia ni langsir yang dia boleh nampak pergerakan imam ataupun pergerakan makmum yang berhabis. Yang ini orang perempuan kalau tutup langsirnya nampak tak keluar? Oh, tuan bersih tukar langsir. Kena cari langsir yang perempuan boleh nampak. Jarang. Apa dia? Ya, buka sikit lah. Kalau dia tak buka sound, buka sikit pun okey. Janji ada yang nampak. Dia jangan yang tutup habis. Dia tutup habis tak boleh. Kan? Maka dia buka sikit je lah. Orang perempuan buka sikit. Tapi kadang-kadang kalau perempuan sembahyang kat situ, kalau sembahyang tarawih, maka satu saf pula, itu payah pula kan. Gerakan dia, kedudukan dia tadi. Sebab itu dia perlukan sesuatu tabir yang dia boleh nampak pergerakan. Yang jarang sikit yang dia tak tutup habis lah, memang tak nampak langsung tak boleh. Takutnya apa, kalau kadang contoh, kalau solat tarawih lah contohnya, 10 malam, 15 malam yang terakhir. 15 malam yang terakhir, kalau solat witir ni 15 malam yang terakhir, imam akan baca doa kunut. Imam akan baca doa kunut. Maka malam tu imam lupa nak baca doa kunut. Contohlah imam yang imam tarawih lupa nak baca doa kunut. Maka duduk tahiyat akhir, fi'alanina innaka hamidun majid, solat witir. Kemudian imamnya Allahu Akbar. Agak-agak makmum yang kat dalam yang perempuan, yang lelaki, dia tahu ke tak tahu, dia tengok imam tu sujud ke, dia pun sujud. Orang perempuan kat dalam, dia tak nampak, dia dengar je Allahu Akbar. Dia dah pelik dah. Dia dah duduk tahiyat akhir ni, patutnya Assalamualaikum warahmatullahi, tapi Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar lagi. Ini biar betul imam ni. Orang perempuan kat dalam tu dah pelik dah. Apa benda Pak Imam buat ni? Allahu Akbar. Rupanya imam sujud sahwi. Sebab dia dah tertinggal doa kunut tadi. Imam ni sujud sahwi. Orang lelaki pun tak tahu, tapi dia nampak. Maka imam sujud, dia pun sujud. Imam bangun, dia pun bangun. Orang perempuan dia tak nampak. Maka agak-agak jadi apa orang perempuan? Akhirnya dia batalkan. Kenapa Pak Imam tu? Dia jadi itu kan. Sebab dia tak nampak pergerakan imam tadi apa. Kalau orang yang dia tahu, dia ada ilmu, imam tadi lupa baca doa kunut, maka digantikan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi, tapi memang tak nampak. Yang itu dia tak nampak ni macam mana? Sebab tu penting tadi. Takbir tu kena jarang sikit. Mungkin di sebelah depan kan, bukan semua lah. Yang sebelah depan. Yang penting yang sebelah depan. Sebab yang belakang akan ikut makmum yang berada di hadapan. Makanya separuh tu kena jarang sikit, ataupun dibuka sikit langsir. Yang penting ada makmum yang boleh makmum wanita yang nampak pergerakan makmum lelaki. Memang yang makmum perempuan tak akan nampak imam, tak akan nampak makmum yang paling hampir dengan dia. InsyaAllah itu jalan itu boleh diselesaikan insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Aku qali hada wa astaghfirullahal azim wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.